Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita ya pada pagi ini untuk menyambung program lisensi buku yang bersiaran secara maya. Masih lagi bersiaran secara maya dan diadakan 2 minggu sekali. Juga saya mengingatkan kembali ya apa tujuan dan matlamat program ini sekali lagi. Okey. Lisensi buku ialah suatu program yang bermatlamatkan membina tabiat membaca bukan sahaja dalam kalangan murid, bahkan juga dalam kalangan guru-guru di sekolah dengan cara rakan-rakan guru mengulas isi kandungan sesuatu buku yang telah dibaca. Okay, cara ini ya seakan-akan memberikan sinopsis lah dan gambaran terlebih dahulu terhadap buku yang dirasakan menarik kepada orang lain sebelum mereka membeli seterusnya membaca buku tersebut. Baik, kalau 2 minggu lepas kita sudah mendengar ulasan buku daripada wakil kumpulan pemikir 1 dan 2, maka hari ini kita akan mendengar pula ulasan buku yang akan dipersembahkan oleh wakil daripada kumpulan pemikir 3 dan 4. Kalau sesi yang lepas kita mendengar melalui rakaman saja, tetapi minggu ni kita special sikit lah, kita bertuah sebab kita akan mendengar ulasan buku yang akan disampaikan secara live daripada wakil guru yang terlibat. Okey, jangan kita buang masa lagi, jom kita dengarkan ulasan buku yang pertama daripada wakil kumpulan pemikir 3 iaitu Cikgu Sayuti bin Rahman dengan bukunya yang bertajuk Guru Jutawan Akhirat. Okey, mari sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha, Puan Pengetua kita, Puan Hajah Siti Khadijah binti Osman, barisan Kementerian Kanan, barisan DKP, ketua-ketua panitia serta guru sekalian ya. Ini merupakan curhat, kalau satu perkataan barulah curhat kepada kita semua kan. Maksud curhat di situ ialah curahan hati, kependekan daripada curahan hati. Curhat itu saya petik daripada istilah Indonesia sikit. Ini mengajak kita untuk merasa bahagia sebagai seorang pendidik. Tenang dalam memberi tunjuk ajar serta mendidik anak-anak murid kita untuk menjadi orang-orang yang berguna masa hadapan. Kalau kita lihat suratnya tak banyak. Dia tidak dijual sebenarnya. Buku dia macam insan terpilih je lah yang boleh baca buku ni. Kalau nak dapatkan tu kena pergi ke JPN. Kalau kita melihat isi intipati sedikitlah buku ni, dia memberikan kita satu gambaran bahawa untuk menjadi jutawan tu bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kita belajar kita. Dengan adanya modal yang besar tu kita perlu berusaha untuk memberi yang terbaik kepada mereka. Dalam buku ni juga kalau kita tengok ya, kalaulah kita kata kita ni bercita-cita untuk jadi jutawan, rasanya guru mungkin mustahil lah kot jadi jutawan kan, jutawan dunia. Sebabnya dalam dunia ni 74% daripada jutawan adalah daripada ahli perniagaan. Kita berniaga juga, tapi kita berniaga perkongsian ilmu, perkongsian pendapat dan kita punya keuntungan adalah pahala. Alhamdulillah lah. Sebab Allah memberikan kita kelebihan dari segi itu. Kalau kita tengok juga buku ni kan, tulis cuba mengolahnya buku ni sesuai dibaca oleh semua golongan masyarakat. Kita sentiasa memilih benda-benda yang mudah dan senang dan menolak perkara-perkara atau hal-hal yang susah dan sukar ni. So, itulah yang cuba disampaikan oleh penulis-penulis ini. Dan kalau kita tengok juga di sebalik kecairan isi dan maklumat yang disajikan, teras dan pedoman iaitu Al-Quran dan Sunnah tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Itu kata penulis lah. Memang betul pun sebab tunggak kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tonggak hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Pengajaran daripada buku ini yang boleh kita kongsi sama-sama ialah guru haruslah dekatkan diri dengan Allah terlebih dahulu. Maknanya kita kita bukan iman kita untuk memantapkan ilmu kita dan kita boleh kongsi ilmu tu dengan anak-anak murid kita, rakan taulan kita, kaum kerabat kita dan juga kalau kita duduk kampung, karya kampung kita, insya-Allah itulah modal kita untuk jadi tawan. Dan yang keduanya, dia kata juga janganlah terlalu mengejar kemewahan dunia tetapi terlupa untuk menjadi pemimpin urusan akhirat. Dan saya rasa sangat terkesan bila saya baca buku ni.
tugas guru tu tidak terhenti setelah loceng akhir berbunyi. Maksudnya tanggungjawab kita berterusan. Baik kita, baiklah nama kita. So itulah modal yang paling besar yang patut kita syukuri berdasarkan buku inilah. Akhir sekali. Jadi jika cita-cita untuk menjadi kawan akhirat, maka gurulah landasan yang paling tepat. Alhamdulillah diberi peluang menjadi guru, dan guru merupakan orang yang sangat beruntung. Kiranya ilmu yang dicurahkan kepada anak didik kita itu bermutu, berkualiti dan berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Saya rasa itu sajalah kita untuk perkongsian kita pada pagi ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sayuti di atas penyampaian ulasan buku itu tadi. Saya kira buku ini amat menarik jugalah ya, sebab boleh menjadi panduan kepada kita dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik kepada anak-anak di sekolah. Juga boleh menyejukkan hati kita, memujuk hati kita. Lagi-lagi kita sedang ber-PDPR ni ya, kadang-kadang kita tak kuat nak menghadapi kekangan yang timbul. Maka terkeluarlah perkataan yang boleh menyebabkan keikhlasan mengajar tu hilang. Jadi nak bagi balik ikhlas tu datang, jadi kita cubalah beli buku ni, baca buku ni untuk menjadi santapan rohani kita. Baiklah, kita teruskan lagi majlis dengan persembahan ulasan buku daripada Wakil Kumpulan Pemikir 4, iaitu Cik Nur Syahila binti Abdul Karim dengan bukunya yang bertajuk Mikail. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha, Puan Pengetua, Puan Hajah Siti Khadijah, Barisan Pentadbir SMK Sungai, guru-guru kanan serta guru-guru yang saya kasihi sekalian. Hari ini saya mewakili Kumpulan Pemikir 4 nak mengulas sedikitlah tentang buku yang bertajuk Mikail ni, dan yang ini ialah muka hadapan dia yang diletakkan tu. Yang ini ialah pengarangnya Ramli Awal Mursyid yang berasal dari Sabah, yang merupakan pemegang ijazah sarjana muda komunikasi massa dari UKM. Selain terlibat dalam penulisan, Ramli ni terlibat dalam teater, pengarah, penulis, pelakon dan juga wartawan. Dan yang paling utama, tugas Ramli sebagai wartawan telah membawa beliau menjelajah ke banyak negara, dan kebanyakan negara yang beliau jelajahi ini telah dijadikan sebagai latar tempat kepada karya-karya dan tulisan-tulisan beliau. Dan dalam dunia penulisan, Ramli dikenali sebagai novelis seram yang sudah memenangi 4 kali sayembara penulisan, dan kejayaan novelnya diiktiraf sebagai pemenang kedua Hadiah Sakur Novel Nasional pada tahun 2002. Next. Buku ni terbitan Alaf 21 yang diterbitkan lama dah pada tahun 2009 sebanyak 490 halaman. Ini sinopsis dia. Di awal cerita kita akan membaca Mikail merupakan seorang pembunuh kejam yang telah dilantik oleh Uncle Deacon yang kononnya penjaga dia sejak kecil, yang dikatakan seluruh ahli keluarganya telah dibunuh oleh rakan-rakan perniagaan ayahnya. Itu di awal cerita, itulah yang Mikail tahu sejak bertahun lamanya. Tetapi kebenarannya adalah sebaliknya, iaitu abangnya Tahir yang menagih dadah yang menjual adiknya kepada Tuan Sadun. Tuan Sadun ataupun Uncle Deacon ni ialah orang yang sama. Mikail yang dinyatakan di sini ialah Mahmud Fazil ataupun Mikail 496 yang hilang 16 tahun lalu, yang disahkan kematiannya beberapa tahun selepas itu kerana tidak ditemui. Ini gara-gara abangnya Tahir yang begitu terdesak untuk melansaikan hutang lalu menjual adiknya. Kemudian Mahmud Fazil ini dinamakan Mikail 496 sebab dia ada kod tau. Mikail ni bukan seorang yang dijaga oleh Uncle Dick ni. Mikail ni telah di brainwash untuk membalas dendam sasaran Uncle Dick ni lah, musuh-musuh Uncle Dick ni sebenarnya. Rupanya Uncle Dick ni ialah ahli Kongres Yahudi yang licik dan jahat. Tugas Mikail ialah membunuh sasaran yang diketahui sebagai musuh keluarganya, dan dia bukanlah pembunuh upahan untuk membunuh sewenang-wenangnya. Mikail yang ni merupakan Mikail yang terbaik antara Mikail-Mikail yang ada kerana beliau begitu cekap dan tangkas bermain senjata. Tanpa Mikail ketahui, sebenarnya Uncle Dick ni telah melatih banyak lagi Mikail di bawah dia, dan setiap Mikail diberi kod-kod yang tersendiri, 496, 155 macam tu lah. Setelah menewaskan bangsa, Uncle Dick
menugaskan Mikail untuk membunuh Datuk Halim dan dua anaknya iaitu Zeti dan Rahana serta Datuk Bakri. Hal ini memerlukan Mikail pulang ke tanah air. Dan setiap kali selesai melakukan pembunuhan, Mikail akan tinggalkan satu not wang kertas sebanyak $1 dan di belakang buku ni dinyatakan kenapa ditinggalkan not wang kertas itu. Dan dalam masa yang sama, Mikail ni dia ada satu penyakit yang mata dia tak boleh terkena matahari. Bila terkena matahari, dia akan tercampak ke satu alam yang lain, dan itu yang amat merisaukan dirinya, dan ia akibat perubahan penyakit pelik dia ni lah yang membawa dia menjejaki asal usul dia ke utara tanah air. Dan banyak lagi lah macam-macam peristiwa yang membawa kepada Mikail menyerah diri kepada polis. Kisah dua beradik Zeti dan Raihana. Zeti tu sebenarnya inspektor polis, dan di dalam pasukan polis dia terdapat beberapa penyelewengan. Dan Raihana, adik Zeti ni, yang kononnya dikatakan mengalami masalah mental. Dan kisah-kisah di ladang anggur di luar negara, dan juga kenapa tarikh 29 Februari yang merupakan tarikh keramat bagi Mikail dan kesudahan tentang pembunuhan ini. Ini keterangan pengarang. Pengarang nyatakan sendiri di belakang buku. Tema novel ialah suspense thriller tapi global. Lokasi selain Malaysia ialah negara-negara yang pernah dilawati penulis seperti New Zealand, Jordan, Mesir dan China. Wang US $1 dikaitkan dengan jalinan cerita. Mikail bukan sekadar nama ni bermaksud Mikail bukan seorang sahaja tapi banyak. Cerita ini agenda yang dijalinkan plotnya, pelbagai rangkaian yang melibatkan prinsip serta emosi. Bukan sekadar unsur suspense thriller tetapi mencari sesuatu yang boleh memusnahkan kejahatan. Ada unsur agama tetapi tidak begitu menyerlah. Ini ulasan Ulasan dia ini adalah karya suspense thriller Ramli Awang Rashid selepas Bagaikan Puteri dan Ungu Carmilla. Dari awal mengisahkan kehidupan pembunuh bersiri bernama Mikail yang sanggup membunuh sesiapa sahaja yang kononnya dikaitkan dengan kematian keluarganya. Tetapi cerita ni plot twist bukan begitu sama sekali. Novel ni memang di luar jangkaan pemikiran. Bagi saya, penulis itu sangat bijak bermain dengan gaya penulisan untuk memastikan pembaca berfikir secara kritikal dengan pembacaan dia. Mikail sebenarnya bukan sekadar pembunuh bersiri profesional, tapi individu yang diculik dan telah dilatih dengan segala kemahiran bermain senjata untuk kepentingan sebuah kumpulan yang ingin menguasai dunia. Mikail bukan seorang tetapi berpuluh orang yang diberi kod macam Mikail 155, 496, dan setiap seorang ni telah di brainwash oleh kumpulan tersebut untuk melupakan semua kisah silam mereka dan memasukkan fakta lain dalam memori mereka untuk melunaskan dendam kesumat pasukan itu sebenarnya. Contohnya Mikail 155 telah di brainwash pemikirannya bahawa keluarganya telah dibunuh kejam akibat musuh dalam perniagaan, dan disebabkan itu Mikail telah melakukan pembunuhan tanpa dia menyedari dia sebenarnya dijadikan alat untuk kumpulan tersebut. Dan akhirnya muslihat kumpulan itu terbongkar apabila Mikail tersedar asal usulnya selepas penyakit paranormal yang dialaminya, itulah yang retina mata dia tak boleh terkena matahari, dia boleh nampak dimensi lain, dan juga mempunyai perasaan simpati, belas kasihan, sayang, cinta, dan perasaan-perasaan ni tak sepatutnya ada pada setiap Mikail yang telah di brainwash ni tadi. Ini pandangan saya kelebihan buku ni. Kelebihan dia kepada cara penulisan pengarang terhadap kecanggihan senjata, alat-alat berteknologi tinggi dan kemahiran amalan perisikan. Macam mana dia tulis cara-cara tu dengan penuh dramatik dan bersahaja. Memang bijaklah penulis ni. Tapi dari segi kelemahan, pada pandangan saya permulaan cerita ni agak perlahan dan membosankan yang mungkin mengantuklah bagi orang yang tidak suka membaca. Kesimpulan dia, ini pandangan saya menganggap bahan bacaan yang sangat baik bagi peminat genre suspense thriller, dan saya amat berharap kalau novel ini difilmkan dengan teknik CGI bersama kecanggihan teknologi, tak seperti filem lain yang penuh dengan gejala sosial yang mungkin menjadi contoh dan ikutan kepada generasi muda yang suka tiru apa yang mereka tonton. Saya rasa itu saja dari saya. Sekian, terima kasih, dan saya serahkan kembali kepada Puan Norina. Terima kasih Cikgu Syahila atas ulasan buku thriller Ramli Awang Mursyid tadi. Sebenarnya Ramli Awang Mursyid ni pun adalah salah seorang penulis buku yang juga saya minati penulisannya. Seronok bila baca buku-bukunya. Seolah-olah bila kita baca, kita ada dalam buku tu sekali.
Okey, kalau ingin merasa debaran ketika membaca, bolehlah dapatkan buku Hasil Karya Ramli Awang Mursyid. Okey, kita teruskan lagi agenda kita ya dengan motivasi pagi daripada Haji Ahmad Fauzi bin Abdullah. Okey, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hajah Siti Khadijah binti Osman, Pengetua SMK Sungai. Yang berusaha penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, bidang, seterusnya rakan-rakan guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Menarik ya perkongsian resensi buku tadi tu. Saya pun berdebar-debar mendengar cerita thriller tu. Okeylah, kita tak buang masa lagi. Untuk pagi ini saya akan menerangkan berkaitan dengan kebimbangan ya, satu benda yang berkaitan dengan emosi yang boleh mempengaruhi kehidupan kita, yang mana kalau tidak ditangani ianya akan mendatangkan mudarat. Jadi kebimbangan adalah merupakan keadaan resah yang memudaratkan ya. Dan kita oleh kerana keadaan sekarang kita mengalami pelbagai cabaran di era online ya kan. Jadi sikit sebanyak dia ada mempengaruhinya. Jadi apa itu kebimbangan? Ya, kita selalu dengar kebimbangan tu dalam pelbagai bentuk ya. Jadi kebimbangan adalah reaksi minda. Dia berkaitan dengan kita punya pemikiran. Memanglah dalam kehidupan kita yang mengawal kita kebanyakannya yang 99% adalah minda kita. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu yang datang pada kita. Ya. Jadi kebimbangan itu adalah reaksi minda dan tubuh. Minda dia akan mempengaruhi tubuh terhadap situasi tertekan, berbahaya ataupun situasi tidak selesa. Dan ini adalah rasa tidak selesa, kesusahan, ketakutan yang anda rasa sebelum peristiwa penting. Dan tahap kegelisahan tertentu menolong kita tetap waspada dan peka, tetapi bagi mereka yang menderita gangguan kegelisahan rasanya jauh lebih normal dan boleh melemahkan sepenuhnya. Jadi kepahaman kita terhadap apa yang menyebabkan kebimbangan itu penting untuk kita berusaha untuk mengatasinya. Baik. Antara kebimbangan yang kita selalu alami yang pertama ialah anxiety disorder, iaitu gangguan kebimbangan ataupun gangguan kegelisahan yang dicirikan oleh ciri umum ketakutan yang berlebihan, iaitu tindak balas emosi terhadap ancaman yang dirasakan atau nyata. Jadi anxiety disorder ini adalah ketakutan yang berlebih-lebihan ya, dihadap suatu peristiwa yang dialami, yang dirasa takut yang berlebih-lebihan, yang ini kalau tidak ditangani dia akan mendatangkan kesan yang negatif. Dan kegelisahan iaitu kebimbangan akan ancaman masa depan dan boleh memberi kesan kepada tingkah laku dan emosi yang negatif. Dan sekiranya perkara ini berterusan, kalau tidak dikawal dia akan mendatangkan mudarat pada diri kita. Okay, yang keduanya ialah obsessive compulsive disorder, iaitu gangguan obsesif kompulsif dan yang berkaitan dicirikan oleh pemikiran obsesif dan mengganggu. Misalnya selalu bimbang untuk tetap bersih atau tentang ukuran badan. Obsesif kompulsif ni dia kita kata sebagai satu kerisauan. Dianya mencetuskan tingkah laku kompulsif yang berkaitan, contohnya cuci tangan berulang-ulang sebab dia rasa dia terlalu risau, bimbang, tak bersih, kuman masih ada. Jadi ada orang-orang yang begini ya, yang merasakan pemikiran dia tu dia bimbang terlalu sangat. Jadi melakukan tingkah laku ini untuk mengurangkan kegelisahannya dan yang berkaitan dengan pemikiran. Ini juga melibatkan pemikiran yang melampau terhadap sesuatu keadaan. Okay, yang seterusnya ialah trauma and stressor related disorder.
iaitu gangguan kecemasan yang berkaitan dengan trauma dan stres berkaitan dengan pengalaman. Contohnya berlaku kematian yang tidak dijangka dari orang yang disayangi, kemalangan kereta atau kejadian ganas seperti perang atau serangan seksual atau tekanan seperti perceraian, ya. Jadi ini juga adalah merupakan sejenis kebimbangan yang disebabkan oleh trauma ataupun tekanan yang disebabkan oleh perkara yang tidak baik berlaku secara tiba-tiba dengan orang di sekeliling kita yang kita sayangi terutamanya lah, ataupun melihat sesuatu kejadian yang berlaku di hadapan mata kita. Jadi itu dikenali sebagai trauma and stressor. Okey, punca-punca kebimbangan. Kenapa orang banyak bimbang ni? Kalau kita tak faham, maka kita sukarlah untuk memahami apa itu kebimbangan. Okey, yang pertama ialah comorbidity. Comorbidity ni kehadiran lebih daripada satu gangguan pada orang yang sama. Contohnya fizikal yang dihadapi. Yang ini kita biasanya adalah. Comorbidity ni ialah kebimbangan sesuatu gangguan dalam diri kita yang melebihi daripada dua. Lebih daripada dua. Kalau satu belum lagi disebut comorbidity. Jadi contohnya penyakit fizikal, diabetes, penyakit jantung, bara, penyakit berjangkit dan demensia, lupa. Gangguan mental yang cenderung menunjukkan komorbiditi juga merangkumi gangguan makan, gangguan kegelisahan dan penyalahgunaan bahan. Jadi puncanya itulah benda-benda yang terasa tak selesa pada diri kita, sama ada secara fizikal ataupun secara persepsinya. Okey, yang ini genetik. Genetik ni kita tak boleh lari daripada masalah. Ada juga kebimbangan ini diwarisi keluarga kita dan daripada keturunan kita. Contohnya darah gemuruh ni kadang-kadang kalau kita dari keturunan darah gemuruh ni, kita juga akan rasa dan ia berisiko dan semua jenis kebimbangan. Bila ada kebimbangan, maka genetik ini dia akan adalah dia punya kaitan dengan diri kita. Jadi cara macam mana kita nak mengatasinya ialah secara berfikiran positif dan juga melengkapkan diri kita dengan pelbagai ilmu untuk menangani masalah kebimbangan ini. Saya rasa kebimbangan ini adalah satu perasaan yang normal, ya, yang boleh kita kawal, kalau tidak 100% pun kurang daripada itu. Okey, persekitaran juga, ya, persekitaran juga menyebabkan kebimbangan ini puncanya, iaitu mengalami peristiwa yang menekan juga berkaitan dengan perkembangan kebimbangan itu sendiri. Peristiwa yang menekan pada kanak-kanak termasuk mengalami kesulitan, penderaan fizikal atau emosi atau kehilangan atau perpisahan meningkatkan risiko mengalami kebimbangan di kemudian hari. Jadi ini pengalaman-pengalaman hidup lah. Dia akan mempengaruhi dalam tempoh masa yang panjang. Jadi pada diri kita memang ada lah. Begitu juga dengan para pelajar kita. Kalau kita lihat pelajar-pelajar kita ni yang ada masalah ni, cuba kita lihat. Mungkin mereka ni ada, memang ada pun faktor-faktor persekitaran ini yang menyebabkan mereka jadi begitu pada hari ini. Okey, faktor kesihatan. Faktor kesihatan juga, itu keadaan kesihatan yang kronik juga dapat meningkatkan risiko gangguan kebimbangan ini. Ya, dengan contohnya menjaga pesakit kronik yang signifikan dari ahli keluarga atau orang tersayang juga merupakan faktor yang boleh menyebabkan kebimbangan, ya, sama ada kita sendiri yang mengalami masalah kesihatan ataupun orang yang hampir dengan kita yang mempunyai masalah kronik. Jadi kita pun rasa bimbang sebab mereka adalah orang-orang yang kita sayang, kan. Jadi faktor kesihatan ini banyak mempengaruhi kehidupan kita juga. Gaya hidup, pilihan gaya hidup juga dapat mempengaruhi risiko secara signifikan.
penggunaan tembakau atau kafein yang berlebihan dapat meningkatkan kegelisahan. Ni penggunaan tembakau atau kafein, tembakau ni merokok lah kot. Merokok dan juga mengambil perkara-perkara yang tak baik lah, contohnya dadah ke apa semua. Jadi cara atau gaya hidup ini tidak bagus lah, dan dia akan mempengaruhi sistem badan kita, dan sedikit sebanyak bila berlaku ketagihan, maka jika tidak mendapat apa yang diinginkan, maka berlaku kegelisahan, dan akhirnya dia akan membawa kepada perkara-perkara yang lebih buruk lah dalam kehidupan. Okey, demografi ni dia lebih kepada jumlah penduduk lah, ataupun orang persekitaran kita. Lagi ramai, maka lagi ketara lah kebimbangan ini, nak pergi ke mana-mana bersesak, di jalan raya sesak, jadi semua melibatkan kebimbangan. Kalau di rumah pun kalau terlampau ramai, maka dia menyebabkan ketidakselesaan, ya. Pergi ke pasar raya, tambah sekarang ni kalau musim COVID ini, demografi ini memang sangat mempengaruhi. Di tempat yang ramai, mudah COVID ini tersebar. Jadi kebimbangan dalam aspek demografi ini juga perlu diambil kira. Okey, bagaimana mencegah kebimbangan ini? Okey, yang pertamanya kita relaksasi. Buatlah senaman ke, tarik nafas ke, ada yang kita tunjuk tu butterfly hang ke, urutan tangan ke, apa ke kan. Kita relax bersenam. Kemudian yang keduanya, berfikiran positif. Walau seteruk mana pun, cuba kita didik minda kita supaya sentiasa berfikiran positif. Segala musibah yang datang tu kita tukarkan daripada yang kita rasa tak kepada lebih baik. Mungkin ini adalah satu perkara ujian untuk beri pahala dan sebagainya. Berfikir yang positif saja supaya jiwa kita ni lebih tenang. Kalau kita fikir yang negatif, dia akan jadi negatif. Okey. Kemudian nak mencegah kebimbangan, pemakanan yang sihat. Makanlah benda-benda yang boleh memberikan kita kebaikan, yang ada vitamin, protein yang cukup. Elakkan daripada pemakanan-pemakanan yang tidak sihat, gula dan sebagainya itu, kerana dia akan mempengaruhi fizikal badan kita dan bagaimana badan kita bertindak balas kepada sesuatu atau permasalahan yang kita hadapi. Kemudian rehat yang sempurna. Kalau kita mempunyai rehat yang sempurna, tidurnya cukup, ya, mindanya teratur, kita boleh menghadapi tekanan atau kebimbangan yang berkaitan dengan emosi kita ni. Kemudian bersenam, bersukan, boleh meriliskan tension kita. Ya, bersenam, bersukan, sama ada bersukan yang kita minat, ataupun bersenam yang ringan di rumah saja. Kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup ni banyak mempengaruhi kita punya sistem keseluruhan badan kita. Kalau kita tidur tak cukup, maka kita akan rasa tak selesa, kepala pening lah apa semua kan. Jadi walau macam mana kita bimbang sekalipun, tidur kalau cukup, insyaAllah akan kurang. Orang kata dia tak boleh tidur apa semua. Jadi kalau boleh kita amalkanlah apa-apa yang kita pelajari, bagaimana untuk kita rasa selesa tidur tanpa gangguan dan sebagainya kan. Macam orang Islam, dia sebelum tidur tu dia bacalah surah-surah yang mudah kan, dan akhirnya tu mengucaplah sebelum tidur tu, pada tahu kita tak bangun-bangun dah kan. Jadi benda-benda itu boleh meriliskan kita dan tidur kita pun akan lebih bagusnya untuk kita lebih sihat. Okey, jadi dalam kehidupan kita ni, perkara-perkara yang berkaitan dengan emosi ni mestilah kita selalu sedar dan peka terhadap apa
apa punca yang pencetus kepada perkara ini berlaku, dan kita cepat ambil tindakan lah. Kalau kita lambat ambil tindakan, maka benda ni akan berterusan dan akhirnya akan memudaratkan diri kita. Jadi saya rasa cikgu kita ni di era sekarang inilah banyak tekanan dan juga perkara-perkara yang harus dilakukan di samping kerenah para pelajar. Jadi kita cuba fahami, kenal pasti, dan kita bertindak untuk diri kita dahulu. Jangan kita bawa masalah kita berlarutan dan akhirnya dia akan menyebabkan kita yang akan mengalami perkara-perkara yang lebih buruk lah dalam kehidupan minda sihat ini. Okay. Kerisauan, kebimbangan, dua benda ni lebih kurang je sama, tetapi dia ada bahagiannya lah. Contohnya macam risau ni dia reaksi normal terhadap tekanan. Apa benda yang datang pada kita, kita risau. Tapi bimbang ni dia berlaku secara tiba-tiba. Mungkin pada saat dan ketika itu dia bimbang. Kemudian dicetuskan oleh pencetus tekanan yang khusus. Bagi kebimbangan, dia dicetuskan oleh sesuatu juga, dan ia berterusan melebihi 2 minggu. Bimbang dengan risau. Risau ni dia jangka masa pendek sangat. Bimbang ni dia panjang sikit. Nah, kerisauan ni boleh membantu atau memberi motivasi. Kerisauan ni boleh membantu atau motivasi dan boleh melakukan sesuatu. Kemudian relaksasi membantu menghilangkan kerisauan ini. Tetapi kebimbangan kalau kita lihat, kalau berterusan melebihi pada 2 minggu, dia akan mengganggu urusan seharian kita. Dan kebimbangan ni sebenarnya boleh dirawat, tetapi kita sentiasa merasa, ada orang merasa bahawa mustahil untuk dirawat. Tapi insyaAllah boleh dirawat sekiranya ada cara-cara yang boleh dipikirkan. Kebimbangan bagaimana seseorang itu boleh menangani kebimbangan ini. Jadi antaranya apabila rasa sesak nafas, boleh mengatasinya dengan mengawal pernafasan, hilang selera makan, berpeluh. Ini kalau kita ciri-ciri orang yang mengalami kebimbangan lah, dia berpeluh, sakit kepala, tekanan darah meningkat. Ni banyak ni. Menyendiri, cepat penat. Macam mana kita nak mengatasi? Mengawal perasaan, berfikiran positif. Banyak sebenarnya mengawal perasaan ni banyak fokus kepada berfikiran positif untuk menghadapi suatu tekanan itu. Kemudian fokus kepada aktiviti harian, terbuka, berkongsi perasaan, kemudian bersenam dan perlahankan rentak kerja. Ada kala-kalanya kita ni kena laju, ada kala-kalanya perlahan. Kalau laju selalu kadang-kadang kita tersungkur. Jadi kalau kita rasa kebimbangan, cuba tarik nafas, kemudian berkongsi dengan rakan-rakan. Sekarang ni kita ada pelbagai saluran untuk meluahkan perasaan kita. Okey cikgu-cikgu, itulah tadi perkongsian minda sihat saya berkaitan dengan kebimbangan, dan diharapkan perkara yang dinyatakan tadi itu dapat kita fahami lebih baik, kita tahu daripada kita tak tahu. Jadi itu saja untuk pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Fauzi, tak kurang juga hebatnya tajuk motivasi pagi ni. Memang kita selalu rasa bimbang, selalu rasa risau, lagi-lagi kalau sesuatu situasi itu kita rasa agak berat untuk dihadapi. Macam saya lah tu, selalu macam tu. Okey, kita dah sampai ke penghujung majlis. Sebelum saya akhiri majlis, saya serahkan dulu pada Hajah untuk sepatah dua kata. Oh, sepatah dua kata daripada saya pagi ni. Tolong macam berada dalam satu dunia yang lain dan release tension. Saya rasa macam kagumlah dengan personal pagi ini. Bermula dengan pengacaranya Cikgu Norina, kemudian Cikgu Sayuti best. Cikgu Syahila membawa kita ke satu dunia lain, dan juga Haji Ahmad Fauzi. Okey, tahniah, terima kasih semua atas perkongsian pada pagi ini. Itu saja Norina. Okey, terima kasih Hajah. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.